kita buat video nak menunggu tu, kita letaklah timer kan. Kadang-kadang kita buat live dekat YouTube ataupun Facebook live, tetamu tak sampai-sampai lagi, so kita reset lah. Setiap kali dia belum sampai, kita reset lah, bagilah beberapa minit lagi. Ataupun macam yang selalu orang buat, kita letak montaj video, sambil tu kita letak juga beberapa minit lagi akan muncul lah sebagainya. Okay. Ada lagi soalan berkenaan dengan tools ni? Okay, kalau tak ada pasal dengan teks, kita nak pergi ke sources yang seterusnya. Ini sources yang sangat simple, itu untuk wajah kita sendirilah, video capture device. Okay. So untuk video capture device ni, macam yang saya buat tadilah, macam yang saya buat tadi, saya letak wajah saya kat situ. Kita akan gunakan video capture device ni untuk gambar kita, untuk webcam kita. Dan sekiranya kalau kita ada device lain, contoh ada kamera, gunakan handphone sebagai kamera, pun boleh juga. Sekejap lagi saya akan tunjukkanlah macam mana saya buat. Tapi dia memerlukan software tambahan kalau untuk Windows. Sebab Windows ni, kalau macam handphone, kita nak gunakan handphone untuk masuk ke OBS, kena ada software tambahan. Saya tak ingat nama software tu. Kalau dekat MacBook, dia boleh guna terus QuickTime. Saya rasa IP kamera. IP kamera IP kamera boleh guna. So dia akan jadikan phone kita tu pula sebagai device yang kita boleh capture. Kita pergi dekat handphone kita tu, kita download IP kamera. Okay. So video capture device, kita akan namakan dia lah webcam supaya kita kenal, oh ni webcam. Okay. So tekan OK. Di sini kita boleh pilih device lah yang mana satu. Adakah guna OBS virtual camera, ini gambar kita, ataupun kita nak gunakan FaceTime HD camera. Ini wajah. Kan dah kantoi semua ada di belakang kan. So ini video kita. Jadi ada macam-macam benda, ada macam-macam benda dekat video ni yang kita boleh adjust. Tapi biasa kita akan guna simplified lah, kita guna kamera biasa. Dan preset dia, ini boleh tengok dekat resolution. Saya tak cadangkan gunakan yang paling tinggi. Sebab kita bimbang juga, sebab video wajah kita je kan. Melainkan kita nak tunjuk sesuatu event lah. Video wajah ni bila kita upload ataupun streaming, dia jadi lambat sebab data tu besar. Jadi buat saya biasanya guna yang atas kali ni ataupun bawah sikit lah, 960. Saya pun plan, okay. Alright. Ada soalan berkenaan video webcam? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan? Saya nak tutupkan device, satu device. Saya showkan. Kadang-kadang kita nak tunjukkan handphone. Kita buat tutorial kan kadang. Okey, bagi pengguna MacBook lah untuk pengguna Windows, sebab saya tak guna Windows. Untuk pengguna Mac, kalau pengguna MacBook, kita akan gunakan QuickTime untuk kita masukkan skrin handphone kita pada komputer kita.
Kalau yang device lain mungkin boleh guna IPTV, IP apa tadi? Cik Bakri, IP kamera. IP kamera. Dia kena dekat handphone tu kena download IP kamera tu. IP kamera. Cik Budi nanti ajar virtual kamera. Boleh. Dia ada dua option. Satu yang kita punya kamera tu, satu lagi virtual kamera, dia ada tulis situ. So saya pilih QuickTime movie recording kat sini, dan dia kena, kalau kita tengok video webcam itu sajalah. Kalau di device lain kita boleh pilih amat projek iPhone. So samalah. Macam ni. Okey. Bila dah macam ni, inilah fungsi dia untuk yang seterusnya. Kadang-kadang kita nak tunjukkan device ni. Source yang seterusnya adalah Windows Capture. Saya tekan Windows Capture. Saya letak satu window sajalah. Window. Dan saya pilih QuickTime tadi. Untuk pengguna Windows tak apa, sekejap lagi saya tunjuk yang lain pula. Okay. So saya dah letak dah saya punya handphone di sini. Jadi kadang-kadang bila kita nak tunjukkan device, application dan sebagainya, kita nak tunjukkan pada kita punya audience apa yang ada dekat handphone, aplikasi apa yang terbaik. Kita nak gunakan ini, nak tunjukkan. So kita masukkan guna ni lah, window capture. Okey ke? Boleh ke? Ulang semula. Rasa macam dia pakai video capture video capture. Ni window capture. Dia source yang terakhir, kita akan gunakan window capture. Bawah sekali ni. Kalau Android, dia ada banyak apps yang kena install dalam laptop lah supaya dia boleh read kita punya device. Ada setengah tu dia nak tunjukkan nak present live pasal Instagram follower ataupun kementerian punya Facebook live pun boleh guna window capture. Maksudnya kita setting tadi dekat video capture device, lepas tu window capture kan? Window capture. Sebab kita gunakan window capture. Window capture ni maksudnya application yang kita buka tu, kita nak capture interface dia tu, kita masukkan. Apa mungkin yang handphone ni mungkin tak patut saya tunjuk lah sebab tak semua guna Mac. Saya tunjukkan yang simple. Saya pakai Mac. Mac. Saya nak tengok yang macam mana yang video capture tu kita pakai QuickTime. Okay, kita pakai QuickTime. Pergi ke file. Tekan pada file. Tekan new movie recording. Pergi pada QuickTime new movie recording. Okay. Lepas tu dekat screen QuickTime tu ada button arrow tengah tu, sebelum record tu ada macam arrow ke bawah. Tekan kamera tu kepada iPhone lah, kalau ada iPhone. Ni untuk pengguna Mac lah. Tekan. Sorry, kita tekan apa? Kita dah buat recording, movie recording tu, kita dekat arrow tu pilih apa? iPhone? Dekat arrow tu pilih iPhone. Saya punya dia tu yang ada ialah FaceTime camera, snap camera. Dan iPhone. Dengan syarat kena kabel lah. Kena pasang kabel. Kena cucuk kabel iPhone tu kepada ni. Okey tu yang saya tanya. Supaya dia check device. Ada Batman. Cucuk device tu, dia akan nampak. Sebab dengan syarat dia komputer mesti detect. Sebab tu saya kata awal tadi kita boleh cucuk dekat drum digital, kita boleh guna keyboard, piano ke, kita boleh letak dekat projector, semua cucuk. Yang penting komputer detect.
Macam-macam kita boleh buat. Maknanya handphone ni kalau kata Apple tu sebahagian daripada device lah yang kita akan cucuk source dia lah. Source kan? Yes. Maknanya sama juga kalau kita cucuk LCD projector, dia akan keluar dekat LCD projector ya? Yes, betul. Yang projector tu pula, lain dah pula nanti. Yang itu kita punya projection pula lah ke arah mana. Yang itu lebih kepada setting. Kalau yang projector tu. Macam ni output kita. Saya punya tengah downloading, tak apa. Okey, Cik Fuzi ada soalan tu dekat chat. Semua version compatible. Oh, gambar pun saya tengah loading gambar. Okey tu. Ada video tu. Okey tu. Ada gambar, ada timer. Okey, cantik. Semua version compatible atau ada limit? Okey, kalau boleh untuk OBS ni gunalah yang paling baru. Version yang paling baru. Sebab version lama-lama ni banyak kekurangan dia. Kalau dulu version yang lama-lama sebelum version yang terbaru, virtual camera pun tak ada. Sekarang virtual camera dia dah masukkan siap-siap. Sebab dulu kita kena install asing. Cari pula dia punya driver, nak kena configure balik semula, ubah suai dan sebagainya. Macam ni dah mudah dah. Saya rasa dia akan auto update bila dia nanti komputer akan suruh kita update version baru bila kita nak launch. Dia akan offer lah. Dia akan beritahu nak update tak. Okey, chapter 4 untuk basic level habis dulu kat situ. Tak nak tanya apa-apa. Proses kita dah cover semua. Sampai window capture. Oh, saya lupa nak tunjuk lagi satu. Window capture window capture. Okey, saya buka satu browser. Saya nak gunakan YouTube. Apabila saya gunakan YouTube, slow sangat pula hari ni. Tak apalah, saya gunakan yang lebih mudah. Semua ada gunakan PowerPoint ke untuk mengajar ataupun untuk bagi ceramah? Ya, guna PowerPoint. Guna PowerPoint So, boleh tak cuba buka satu file PowerPoint? Kalau kita nak window capturekan PowerPoint tu. PowerPoint tak nak buka. So, the best part video capture ni, bila kita guna PowerPoint, walaupun video tengah PowerPoint tu kita pergi dekat source tu, kita ambil mana? Window capture. Okey. Window capture. Kita buatlah saja tadi PowerPoint. Okay. Dan dekat list ni pilih PowerPoint. Jadi bila kita tekan OK, kita dah transitionkan dia. Bila kita buat presentation tu, kita tekan next pun dia automatic tukar. Dia follow dia. Itu yang seronok tu guna window capture ni. Ataupun kalau kita kata saya hari ni nak ajar macam mana nak guna aplikasi kan, software tertentu. PowerPoint.
PowerPoint. Boleh kita cuba PowerPoint? Dah boleh dah? Ada yang dah cuba? PowerPoint slow sikit dah buka. Ya. Okey. So PowerPoint saya, dia akan tunjukkan semualah. Kan? Macam tadi juga kita transform ke fit to screen. So dia akan nampak cantik kat screen tu. Okay. Ya, screen. So dia nampaklah slide kita satu persatu. Jadi bila slide tu kita nextkan dia akan follow je. Next. Dia pun akan follow je. So, kita dah tak payah risau dah kita punya OBS tu. Tak payah nak jaga OBS, nak payah jaga PowerPoint lagi. Kalau kita full screen pun kita punya slide tu dia pun masuk full screen nanti. So full screen, dia akan keluar yang barulah, window baru ni. PowerPoint slideshow. Okay, boleh nampak? Kat mana saya tekan tadi, tekan pada PowerPoint, ni ada window ni. Tadi kan selalu kita pergi properties kan, kita double click kan. Kalau tekan tepi ni je. Ni, pilih PowerPoint show. Di full screen. Jadi kita dekat PowerPoint kita tadi, kita tekan je lah next. Okay, next slide. Okay, next slide. Kita tak risau dah. Dan siap, slide tu sepatutnya berada di mana. Contoh saya kata, okay, kat sini lah slide ni saya letak. Boleh, saya dah tinggal. Okay, tadi kita dah pergi, saya dah keluar PowerPoint. Lepas tu saya pergi kepada saya tengok tu dekat full screen projector source ke apa? Okay, PowerPoint dah keluar. Lepas PowerPoint dah keluar, kita pergi ke klik kanan. Okay, klik kanan. Lepas tu? Bukan klik kanan. Dekat atas ni pun boleh. Okay, klik lepas tu? Ada window kan? Pilih. Okay. Pilih PowerPoint. Okay, lepas tu? Dia akan terus active kat atas ni. Untuk PowerPoint, lebih baik kalau kita terus buka dia slideshow. Terus PowerPoint tu kita buatkan dalam bentuk slideshow. Ini kan? Full screen kan? Lepas tu, kita tekan pada PowerPoint tadi, window capture. Kita pilih slideshow ni. Jadi dia akan terus nampak yang besar tadi. Tu nampak PowerPoint slideshow. Ada PowerPoint slideshow, dia akan ambil yang full screen yang kita dah tekan tadi. Okey, so macam mana window capture, okey tak? Kalau ada soalan boleh bagi tahu dekat ni chat ataupun boleh cakap terus. Saya nak PowerPoint okey ke? Boleh buat ke?
Macam mana nak ambil PowerPoint? Boleh pegang. Okey. Kalau boleh kita buat window capture. Gunakan window capture. Saya namakan dia tadi PowerPoint. Saya namakan dia PowerPoint. Kalau kita dah buat, dia akan keluar satu screen macam ni. PowerPoint. Jadi kita pilihlah window PowerPoint tadi, Microsoft PowerPoint. Macam ni saya dah buat dia dalam bentuk slideshow. Saya buka PowerPoint tadi, saya tekan slideshow yang besar full screen tu kan. So, saya pilih PowerPoint slideshow. Keluar macam ni. Jadi saya pun tekan OK. Maka dia akan nampak lah kat atas. Okey ke? Kalau nak cepat, kat sini pun boleh. Ni nampak tak ada tab ni, properties, filter, window. Window ni tekan je sini. Dengan syarat dah klik lah sini, window capture ni. Ada banyak lah, kadang-kadang kita nak tunjukkan macam-macam software, macam-macam browser. Kita boleh compare, nak buat comparison. Mungkin ada yang nak cerita tentang e-commerce. Nak cerita tentang Lazada compare dengan Shopee macam mana. Boleh guna window capture, letak sebelah-sebelah. Ada setengah dia buat streaming TV ikut negara, rancangan berita TV mengikut negara. So dia gunakan window capture ni. Ni capture video negara lah, mana daripada Britain, yang ni daripada Australia, yang ni daripada China. Pun boleh guna window capture. Window capture juga akan capture audio. Kalau kita buka YouTube tu, audio pun dia capture sekali. Okey, boleh dapat ke? Yes, betul. Ada yang dah letak gambar tu, okey. Dah dapat tu. Alright. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, kita akan proceed lah. Okey, kalau tak ada, untuk source chapter 4, kita punya chapter 4 akan sambung sikit lagi nanti dekat chapter yang ke-6, Green Magic. Huzi, ada soalan? Ya. Ada soalan dekat chat. Jadikan slideshow macam mana ya? Oh, dekat PowerPoint tu kan ada slideshow. PowerPoint tu ada bahagian slideshow ni. Ni slideshow. Bahagian slideshow ni lah yang kita selalu jadikan dia full screen tu. Kita tekan sini. Dah jadikan dia slideshow, baru pergi ke OBS. Alright. Okey, ada lagi soalan? Pada yang lain-lain macam mana, okey ke? Boleh ke? Lost sikit tak apa, nanti saya tengok video. Oh tak apa. Tak apa, petang ni kita akan terus buat yang realnya lah. Kan?
Kita buat streaming, nanti kita akan gunakan jugalah semua yang ada. Baik, kita nak buat virtual camera. Macam mana buat virtual camera ni? Okay. Saya nak minta semua buat scene yang baru. Tekan plus sign pada scene tu. Kita nak buat virtual camera. Scene kita yang baru adalah virtual camera. Kita tekan OK. So virtual camera kita masih kosong lagi, tak ada apa-apa. Okay. Saya nak minta, boleh tak download logo TV, macam TV3 ke, ambil daripada website mana-mana. Contoh TV3 logo. Tu. Contoh saya nak yang TV3 logo lah. Transparentnya kan. So saya save lah ni. Okay, saya dah download logo TV3. Tolong masukkan logo. Dalam kita punya virtual camera. Saya drag logo TV3, mari TV3 tadi. Saya drag masuk OBS. So saya dah ada logo TV3. TV3 biasa belah kanan kan. Nanti Cik Fauzi kena ulang sebab kita baru download logo TV3. Kena ulang balik. Sebab tadi ambil masa kan nak download logo. So kita nak download TV3 ni, konon-konon kita nak buat berita lah. Sebelum kita buat virtual cam kita tadi, sekejap lagi. So Cik Fauzi, ulang pada awal sebab baru download TV3 punya logo. Oh, buat ada awal lah, boleh-boleh. Okay, kita nak buat satu scene scene baru. Nama dia virtual camera. Yang ni, virtual camera. Scene baru. Okay, so kita dah ada satu scene yang kosong. Gelap lah ni, tak ada gambar, tak ada source, tak ada apa-apa. So tadi kita dah ada logo tu. Kita masukkan image. Namakan dia logo TV3. Okey. Dan masukkan logo TV3 yang kita download tadi. Saya dah ambil dah logo TV3. So saya tekan open. So logo. Okay, saya kecilkan. Saya letaklah kat ujung. Okay, lepas tu saya lock dia. So dia tak nak bergerak. Dia tak nak bergerak mana-mana dah. Boleh? Okay, yang kedua. Okay kan logo tu? Buat logo dulu lah. Okay, dah masukkan logo, kita kecilkan dia siap-siap. Yang kedua, kita masukkan tadi bukan window. Video capture device. Kita nak ambil gambar gitu. Okay, webcam.
Kalau kita tak nak buat baru pun boleh, sebab kita gunakan kamera yang sama. Saya gunakan ni je, add existing, saya guna webcam. Sama boleh juga. Saya gunakan yang dah sedia ada, so tak payah nak type yang baru je kan. Saya gunakan yang sedia ada, add existing webcam. So saya tekan OK. Right. So saya besarkan. Bila besarkan, video kita berada di atas. Saya nak dia berada di bawah sebab logo tak nampak dah. So tolak dia ke bawah. Pakai arrow tu tolak dia ke bawah. Saya tiga-tiga dah masuk. Yang webcam ke kita ambil yang add existing ke ataupun baru? Yang existing je. Sebab dia webcam yang sama kan. Ambil yang dah ada. Okay, untuk virtual camera, kita tak perlu masukkan mikrofon. Sebabnya virtual camera cuma ambil gambar je. Ambil video kita bergerak ni je. Dia tak ada masuk audio. Sebab kita nak gunakan platform lain. Contoh, Microsoft Teams dia ada mikrofon dia sendiri. So tak payah guna mikrofon sini sebab tak detect. Sama juga dengan Google Meet, dia pun tak boleh detect mikrofon dalam OBS. Sebab kita cuma nak guna virtual camera sahaja. Oh, maksudnya di sini kita pakai kamera saja di OBS. Suara dekat contohnya dekat Teams ke, dekat Google Meet macam tu. Sebab ada kadang-kadang bila kita buat meeting guna Teams, belakang kita ni yang macam-macam benda ada. Kita nak elakkan benda tu semua nampak. Teams memang ada sediakan background dan sebagainya. Ada setengah tu nak dengan skrin hijau pula. Macam Google Meet pun ada bagi background dia sendiri pun boleh juga. Tapi ada setengah tu dia nak paparkan juga maklumat macam saya bagi tu, ada tajuknya, ada logonya, ada descriptionnya. Betul. Itu yang kita nak added value. Ada benda tambahan kita nak bagi tahu. Cuma dia ada cuma dia. Cuma dia bukanlah macam kita share screen. Tak. Dia tak sama macam kita share screen ataupun present screen. Tak sama. Dia akan jadi macam tadilah dalam team, cuba tengok saya punya wajah, akan nampak OBS punya setting. Okay. So tengok saya punya gambar. So akan nampaklah yang saya punya virtual camera. So macam itulah dia akan nampak. Okay, kalau dah siap ke dengan webcam semua, logo? Kalau dah siap, sila tekan start virtual camera. Jangan lupa tekankan transition. So transition yang berada dalam program punya screen. Kita nak Fuzi okey ke? Fuzi? Cik Fuzi terkeluar ke? Kawan-kawan? Saya dia terkeluar.
Sebab saya tak nampak dia sebagai presenter ni. Sama-sama tak nampak. Rasanya terkeluar lah, rasanya terkeluar. Terkeluar. Okey, tak apa, saya call dia. Boleh dengar? Boleh, tadi terkeluar ya? Terkeluar dia punya apa? Guna browser ni lah kelemahan dia crash sendiri. Okay, tadi kita dah pun transitionkan wajah baru kita dekat virtual camera tu. Jangan lupa tekan start virtual camera. Kat sebelah kanan OBS tu. So kat belah kanan OBS tu akan adalah stop dengan start. Tekan start virtual camera. Okey. Di Microsoft Teams pula, sila tekan button 3 kat tengah-tengah tu yang ada more action tu. Pilih show device setting. Okay, bila tekan show device setting, kita akan pilihlah virtual camera. Macam ni kita ada kamera, kita pilih kamera, ada FaceTime, ada OBS virtual camera. So tekan OBS virtual camera. Untuk pengguna Windows, insyaAllah tak ada masalah. Tapi untuk pengguna MacBook, kalau gunakan aplikasi Microsoft Teams, tak boleh. Tak compatible. Kena gunakan browser. Okay, kena gunakan browser untuk buka Microsoft Teams. Contoh Google Chrome ataupun Brave. Kalau kita pakai Teams punya application, boleh kan? Ikut nasib lah sebab dia ikut compatible. Ada setengah jadi, ada setengah tak jadi. Dia tak stable. Sebab saya buka Microsoft Teams dia ada snap camera dengan FaceTime punya kamera je. Dia tak ada pula OBS punya kamera. Walaupun dah allow dalam privacy tadi. Betul. So untuk MacBook user memang ada banyaklah dilema dia dekat OBS ni. Mesti untuk meeting lah, untuk meeting. Untuk lain streaming dia okey. Tak ada masalah. Ibu ulang boleh? Okey, sebelah kanan tu kita add virtual camera. So dekat My Teams tu ada 3 dot. Okey, 3 dot tu lepas tu? Jadi dekat device setting. Device setting, lepas tu? Lepas tu dekat kamera tu pilih OBS. Okey. So bila boleh ke semua cuba? Boleh cuba boleh tunjuk balik tak daripada add virtual camera sebelum pergi kepada Microsoft Teams tu? Okey. Okey, mula-mula tadi kita buat scene. Dia dah ada scene. Tak nampak. Tak nampak you punya ni. Tak nampak screen sharing tu. Oh yelah, saya terkeluar. Okay, saya share screen.
Okey. Nampak tak? Okay, alright. Okay, nampak, eh? Right, di sebelah kiri tu scene dia. Scene yang kita nak masukkan virtual camera. Kita buat satu scene baru. Okay, tekan button plus sign tu. Plus sign ni kita buatkan satu scene baru, namakan dia virtual camera. Dan dalam sources dia saya letakkan tadi logo yang kita dah download. Kita tambahkan image. Dan juga kita letakkan existing webcam. Dua ni. Okay, lepas tu kita tekan transition. Jangan lupa tekan transition. Supaya dia keluar dekat program. Okay, dah tekan transition. Kita tekan ni. Start virtual camera ni, kita tekan. Sebelah kanan tu ada button. Start virtual camera. Okay. Ini start. Dia punya step-step dekat OBS. Okay, dekat OBS macam mana? Okay tak? Settle tak? Okay, dekat OBS start virtual camera tu okay. Okay, sekarang kita pergi ke team. Okay. Team. Okay, dekat tengah kita punya screen tu ada button 3. More action nama dia. Ya. Okay, kita pergi ke device setting. Yes. Jadi kita tekan device setting, dia akan appear lah belah kanan ni. So dekat kamera tu, kita pilih OBS virtual camera. So dia akan appear. Dia terus appear lah. Saya punya dia tak keluar lah. Tak keluar OBS tu. Untuk pengguna MacBook memang tak boleh guna application, tak boleh. Dia kena guna browser. Oh, kena browser lah. Okay. Saya hari ni saya guna Brave. Berbanding Chrome. Chrome ni dia berat sangat. Ada adik-beradik dia nama Brave. B-R-A-V-E. Brave browser. So yang ni ringan berbanding Chrome. Oh, Brave browser. Okay, nanti saya download. So Chrome ni dia berat sangat. Banyak sangat benda dia masukkan. Kalau Brave ni dia ringan sikit. Brave. B-R-A-V-E. Yes. Okay. B-R-A-V-E. Kalau MacBook jangan cari dekat App Store, cari dekat website je. Okay, alright. App Store dekat ada. Okay, so lebih kurang ini juga untuk Google Meet. Bolehkah kita pergi ke Google Meet? Boleh. Boleh. Cuma ada setengah kamera dia kata, kenapa saya punya gambar terbalik? Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh dekat Google Meet lah. Kita masuk ke Google Meet dulu. Okay. Kita buat je meeting sendiri. Kita start instant meeting. Kita tekan new meeting. Pergi pada start instant meeting. Internet agak perlahan. Okey, dah sampai ke kepada Google Meet masing-masing semua orang? Dah sampai. Sampai. Okey, kalau dekat Google Meet kita pergi ke kamera punya setting tu.
Kalau kat bawah ni dia ada sama juga button 3. Pergi ke setting tu. Dan button 3 tu pergi ke setting. Okay. Kita dah pergi ke setting. Dekat video OBS device camera. OBS virtual camera. Oh, beda. Betul lah. Sama. Tapi jangan terperanjat lah gambar terbalik. Sebenarnya dia tak terbalik pun. Orang lain tengok kita elok je. Oh, tak, saya punya dia nampak okey, tak terbalik. Ada setengah dia terbalik. Yang saya dia keluar terbalik. Sebab dekat function kamera dia imitate je, dia mirroring kan. Macam saya guna function mirroring. So dia mirror apa yang ada dekat belakang. So dia terbalik. Tapi orang lain tengok elok je, tak ada apa-apa. Okey, itu berkenaan dengan Google Meet punya virtual camera. Maksudnya terbalik tu maksudnya dia mirror. Contoh kalau kan kita tadi ada background TV3 apa semua sebelah kanan tu kan, dia akan kalau kita lihat sendiri dia akan jadi sebelah kiri lah, dia terbalik macam tu kan maksudnya? Ya, betul. Oh, samalah. Tapi orang lain yang melihat kita, dia tengok kita normal je. Dia tengok normal lah. Sebab kita tengok diri kita kan. Okey. Dia tengok cermin. Okey, thanks. So itu berkenaan dengan virtual camera. Okey, so far macam mana? Ada tak soalan? Okey, so Okey, pada yang lain-lain kalau ada soalan boleh letak dekat chatting. Oh, ada soalan ni chatting. Itulah, ini kalau to face ni seronok ni. Betul. Face to face macam-macam boleh tunjuk. Lambat saya punya internet. Laju sangat ke? Dah sampai mana tadi tu yang tadi? Okey, tak apa, nanti tengok mana-mana yang tu Cik Fuzi akan tunjukkan semula balik. Tak apa, tak ada masalah, kita faham. Kalau mana tertinggal nanti Cik Fuzi tunjukkan balik. Boleh. Dah sampai yang mana? Masukkan webcam, logo dah ada. Okay. Cakap kat mana tadi nak suruh Cik Fuzi ulang balik? Okey, katalah tadi dah masukkan gambar, logo dah ada. Tekan transition. Kalau logo dah ada, make sure tengah tekan transition lah, sebab transition ni akan buatkan kita punya rupa yang terbaru keluar, dia akan update. Lepas tu baru tekan start virtual camera. Okay. So settle dalam OBS. Fuzi, ada ke notah untuk chapter 1, 2, 3, 4 ni ke ataupun tak ada, kita tengok video je nanti? Atau memang dah ada sedia notah atau macam mana? Sebabnya OBS ni dia sentiasa update. Jadi okay. bila saya buat nota dia berubah. Okey. Jadi yang terbaru pula semalam dia latest update. Dia bagi update yang terbaru semalam.
Jadi nota saya yang lama kalau saya tunjuk pun ni kat mana ni, dah tak tahu kat mana. Okay, understood. Tapi boleh tengok video ada lebih kurang sama lah. Sebab saya bagi ada record ni. Okay. Jadi kita tengok step dalam OBS, ni step dalam team. Tekan button 3 dot tu. Klik dalam device setting. Kamera. Pilih OBS. Macam itulah step dia. Okey ke? Boleh dapat ke teks dalam chatting? Saya ada tulis juga dalam chatting. So ni antara step-step lah. Boleh kot copy paste step yang ada dekat chatting untuk jadikan nota masing-masing kan. Sebab saya faham bila kita tengok video ni kadang-kadang kita cuma nak satu bahagian tu je. Tapi terpaksa tengok semua kan, menentukan sikit-sikit yang mana satu ni. Lama-lama tertinggal tu. Tak apa, kalau ada apa-apa yang tertinggal bagi tahu je dekat chatting ataupun bagi tahu saya terus pun boleh. Okey, so macam mana dengan virtual camera, ada apa-apa masalah? Kalau ada yang nak beritahu boleh bagi tahu. Saya rasa okey kot. Google Meet pun lebih kurang sama, tekan 3 dot tu. Pilih video dan pilih audio. Okey. Dia nak hari ni memang dah dah slow sikit. Kena slow je. Oh tak apa, yang untuk hari ni yang apa panggil yang paling banyak dekat sources tu je. Yang lain tu lebih kepada creativity. Kalau dekat OBS ni sebenarnya kita dah capture 85% daripada cara nak guna OBS. Yang capture 85% yang dapat tak tahu berapa persen. Oh tak apa, masa belajar memang macam tu. Masa kita nak sharing kan, kita memang dapat. Yalah, tahu. Praktis, ni je sebenarnya praktis kan. Praktis nanti dah lama. Biasa dah. Cik Ashraf, saya akan bagi dua. Satu rakaman yang ni, satu lagi YouTube sebenarnya Cik Fauzi ada, dia dah terangkan dalam YouTube. Tak apa, nanti saya akan bagikan rakaman ni dengan rakaman yang YouTube tu. Okey, alright. Terima kasih. Kalau nak tengok rakaman-rakaman lain, banyak dalam tu. Di nama saya ada, insyaAllah jumpa. Ahmad Fauzi Mak Aziz. Ada channel lah. Tapi bukanlah YouTuber sangat lah. Tak popular. YouTuber sikit. Okey, itu berkenaan dengan virtual camera. Jadi, itu chapter kita yang keempat telah pun habis untuk sesi ini. Kita akan pergi ke chapter 5 pula. So chapter 5 ni cerita dia tentang audio mixer. Audio mixer ni sangat simple. Kenapa saya katakan dia sangat simple? Sebab dia tak banyak sangat kerenah dia. Kalau kita tak usik pun biasanya tak apa. Tak jadi masalah besar. Dia gunanya hanya untuk video dan juga audio. Contoh, kita nak masukkan mikrofon kita. Okay. Kalau boleh semua cuba pergi ke session 2 tadi. Yang kita ada gambar-gambar sikit kan. Session 2 tadi. Okay. Pertama masukkan session 2 tadi yang kita dah buat. Yang seterusnya sources tu tadi. Tolong masukkan audio input capture.
yang atas tadi sources dia, audio input capture, ambil existing saja. Kita gunakan existing microphone. Okay, kita gunakan existing. Kemudian kita tekan transition supaya mikrofon tu keluar. Okay. Saya gunakan session 2 Session 2. Right. Yang seterusnya, ada setengah mikrofon dia terus macam menari-nari macam ni mikrofon dia. Naik. Sebab apa? Sebab dia dah hidup. Kalau tak nak hidupkan mikrofon, kita off-kan. Tapi jangan sampai terlupa nak hidupkan. Ada satu masa tu saya buat streaming ke YouTube. Saya matikan ni mikrofon saya. Dah orang tak dengar kan. Kita bercerita dah panjang lebar ni. Tapi terlupa. So jangan lupalah streaming. Jangan lupa unmute. Okay, berkenaan dengan mikrofon, apa kaitan yang kita nak cerita pasal audio mixer ni? Cuba tekan pada gambar gear ni. Okay. Pada gambar gear ni, tolong tekan pada advanced audio properties. Dia ada kat sini. Okay. Boleh dapat ke skrin saya? Nampak. Nampak Dekat sini cuma nak bagi tahu inilah yang audio mixer yang perlu kita handle. Kita perlu jaga betul-betul. Sebab ada setengah tu dia kata saya tak dengar lah suara saya. Selalu saya buat recording saya dengar suara saya. Itu bawah audio monitoring. Monitor off. Bila monitor off, audio daripada mikrofon hanya terus masuk kepada streaming. So kita tak dengar lah. Streaming je. Ataupun kalau kita kena nak record, kita start recording. So saya monitor off tapi dalam recording ada. Tak ada masalah. Ataupun ada setengah dia nak test mic dia. Monitor only. Dia monitor only berlaga dengan mikrofon kita. Dia punya echo pun keluar. Bergema-gema lah dekat telinga kita. Dia kata. Ada setengah dia tak pakai mikrofon tapi dia pakai audio biasa. Lagu contohnya. Dia nak dengar juga. Ada ke tidak lagu ni? Monitor and output. So ini antara function dalam audio property. Tapi sekarang ni saya nak disablekan dulu mikrofon. Saya matikan mata ni saya matikan, saya tekan transition. Saya nak video. So saya tekan video. Video saya media sources. Saya ambil video saya tadi yang dah sedia ada tadi. Okey. Dan saya transitionkan. Saya nampak dia ada. Dia ada bunyi. So saya tekan dia. Saya pergi ke advanced audio properties. Yang ini. Saya nak dengar saja, monitor only. Tetap menjaga jarak, selalu menjalankan protokol kebersihan dan sehat lahir dan batin. Boleh dengar tu? Oke, sengaja saya tidak hari ini kita akan kuliah dengan menggunakan rekaman karena beberapa dari hasil diskusi kemarin. Dan itulah yang saya maksudkan dengan monitoring. Kita nak monitor, dengar ke tidak, tak dengar ke. Okay. So itu contoh dia. Yang kedua, selepas video kita nak guna MP3. Macam mana pula MP3? Kita masukkan audio macam yang saya dah bagi tu. Tekan media sources. Existing. Kita masukkan MP3. Sama juga saya tekan transition. So adalah lagu ni. Gemalah dia. Okey, boleh cuba buat.
masukkan gambar, masukkan video ataupun audio. MP3 lah. Cuba tengok dekat gear ni, Advanced Audio Properties. Okay, sementara tu pada yang ada soalan boleh tanya kalau nak tanya. Okay semua, rakan-rakan. Ada soalan? Cik Fuzi, Yeah. macam Cik Fuzi tekan tadi sources tu kan dekat session 2 kan. Kalau kita pilih sources dia ialah media source tu kan. Lepas tu dekat audio mixer tu dia keluar juga yang apa, contoh pilih infraction dia keluar infraction. Kalau pilih tadi grounded theory dekat audio mixer dia keluar grounded theory. Yang saya buat dia hanya keluar semua sama mic/auxiliary. Dia tak ada pun ikut benda tu. Sebab apa ya? Itu sebab dia detect yang kita dah masukkan. Ada setengah komputer dia detect terus device yang dah sedia ada. Jadi macam mana nak dapatkan yang tu? Memang tak ada lah. Dia tak akan keluar yang macam tu ke macam mana? Oh, yang tu biasanya kita akan hide je macam ni. Kita tak nak nampak dia, kita hide. Tak. Yelah, okey kita hide. Kalau kita dan dia kena unhide all. Sebab saya di sebelah audio mixer tu saya hanya ada satu sahaja. Satu sahaja. Mata macam mana mata? Mata dah buka ni. Saya dah buka dah. Dah tekan transition dah? Transition. Saya tak tekan transition. Oh, okey. Sebab dia nak detect. Masalah dia. Kena tekan transition. Okey, tak ada transition tadi. Alright. Patutlah. Okey, thanks. Sebab dia tak jumpa lagi kan yang kita masukkan. Oh. Okey. Yelah, ni dah 12.30 ni, harap-harap semua masih bertenaga. Dah separuh hari. Kita nyawa-nyawa ikan lah. Betul. Kita ada lagi lebih kurang 30 minit. Kita tak perlu laju nak habis ni kan, Cik Fuzi kan? Untuk selepas ni, chapter 6 ni kejap je. Dah boleh ke proceed pada chapter 6? Sebab petang ni kita nak tengok apa tu? Facebook. Chapter 6 pasal apa? The Green Magic. The Green Magic. Orang guna green screen semua tu lah. Chapter 6 ni pun interesting. Dia simple aja tapi interesting. Simple sangat je. 2-3 klik je dah jadi dah. Bolehlah alang-alang. Sabar sikit je. Nak masuk chapter 6. Boleh. Okay, saya minta semua buat scene baru supaya nanti tak keliru. Green Magic. Okay. Green Magic kita kosong. Saya minta sangat gunakan gambar yang saya bagi. Sebab kat situ ada gambar yang hijau tu lah. Okay, saya guna gambar lain lah. Saya namakan dia Green Magic. Okay, saya gunakan handphone tadi. Oh, handphone pula. Salah. Gunakan gambar yang saya dah bagi tu sebab saya dah siap-siapkan dia ada warna hijau tu. So lebih mudah kita nak adjust
dan menganggap dia adalah green screen. Okey, dah masukkan gambar, tekan okey. Kita macam biasalah transformkan gambar fit to screen hijau ni tadi. Okey, dah sampai sini ke? Sebentar. Untuk Green Magic ni memang kalau pengguna-pengguna yang skrin hijau kat belakang tu ataupun skrin biru, dia memang seronok lah, dia nak buat macam-macam pun boleh. Ada setengah tu buat video berjalan kat belakang dia seolah-olah dia berada di tempat dia. Putih, ulang balik. Kalau pengguna-pengguna green screen ni, dia boleh letak macam-macam kat belakang dia. Contoh macam saya pernah bagi tahu pada student saya, okey sekarang saya berada di France. Saya berada di France. Saya pun ambil video daripada France. Saya letak belakang saya dekat green screen tu lah. So dia orang betul-betul ingat saya berada di sana. Jadi itu yang bestnya kena green screen. Okay. Dah sampai ke sini gambar green screen? Dah. Dah Okey. Dekat Green Magic ni seperti dekat source ni, tolong klik pada gambar dia tadi. Kemudian kita tekan filter. Ada tab filter ni atas dia. Tekan filter. Saya tunjuk lagi sekali. Atas sources ni ada filter ni. Okay, jangan lupa tekan Green Magic tadi. Gambar ni, tekan filter. So ada gambar tadi lah, gambar hijau Tekan button plus. Bagi kepada chroma key. Chroma key. Okey. Dekat chroma key ni dia akan buang semua hijau tu. Kita savekan dia juga chroma key. Tekan je okey. Yang hijau tadi terus hilang. Betul. Okay. Dan kalau tak gunakan green screen, kita boleh je pilih, mungkin kita pilih blue screen. Tapi lain lah jadinya. Dengan syarat kita gunakan warna biru lah kat belakang. Kita gunakan green screen So, by default dia dah siapkan dah untuk kita. Tapi ada setengah dia kata macam tak clear lah, nak adjust sikit lah, dia boleh adjust dekat similarity. Dia boleh adjust. Lepas dah adjust ni, klik je close. Yang lain ni tak payah usik lah. Yang lain ni untuk adjust kalau green screen tu macam tak berapa clear. Pengacara majlis dah masuk dah. So kita tekan close. Sekarang kita punya skrin hijau dah hilang. Dah hilang ni. Okay, apa yang hilang sebenarnya? Dia transparent kan. Jadi dekat sini kita nak letakkan webcam kita. Ambilkan video capture device. Tolong masukkan video capture device. Untuk chroma key tadi dapat ke semua? Saya dapat kot, tadi saya siapa tanya. Dapat chroma key tu dapat. Dapat So webcam, saya masukkan webcam. Saya klik OK. Right. Sekarang webcam saya berada di atas. Kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya pusing di bawah. Kita mula dengan saya dah berada dalam handphone tu. okey. So apa yang kita nak masukkan, letak saja di belakang dia. Boleh jauh juga ke Cibur. So itu untuk green screen. Kejap ni. Step dia saya ulang. Pertama, gunakan filter. Tekan chroma key, Saya send link untuk join green screen dan OK. Kemudian masukkan webcam dan letak di belakang. okey. Maka kita bolehlah berlakon seakan-akan wah kita dalam handphone. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kalau dalam chat
Dekat webcam tu tadi macam mana kita tambah filter macam mana semula? Webcam tu kita susun je ke bawah. Jadi webcam di depan. Webcam tu kita hantar ke bawah. Okey. Kita susun dia ke bawah. Oh, jadi dia masuk dalam. Untuk kira macam kita combine semua lah. Direct ke depan lah. Kita tak naklah ni berlaku kan. Ketua pusat dan ketua jabatan pun ada. Jadi senang nak kerja. Jadi lepas ni Itu je lah. Jadi kita akan berada dalam area tu lah. Apa-apa. So, cara yang sama boleh gunakan jugalah untuk green screen. Yang pakai apa, kain hijau kat belakang. Kadang-kadang dia tutup kain hijau belakang. So, gunakan filter tadi, chroma key. So, jadilah. Maka untuk sesi 1 dan 2 ni siaplah chapter 6 chapter settle. Terima kasih, pening banyak daripada tak pening banyak. Okey, macam mana semua? Okey, tak apa, kita pelan-pelan Pelan-pelan insyaAllah. Very interesting tetapi too many details. Yalah, sebab kita buat ni kan kena go walk through slowly balik, nanti insyaAllah dapat kot. Apa petang ni kita buat yang paling simple. Okey, insyaAllah. Kita buat yang paling simple. Kita ada, jadi sesi ni kita siapkan dulu apa keperluan-keperluan untuk petang ni. Contohnya macam saya katalah Facebook, YouTube, at least korang kalau tak ada Facebook pun YouTube. Bagaimana kita nak streamkan ke YouTube channel. Mungkin Cik Fuzi ada masa sikit lagi boleh tunjukkan satulah ke channel tu live tu tadi yang kita takut peserta tak on kan live tu. Oh okey. Itu juga. Okay, saya tunjukkan ni browser. Bukan apa tak tahu Cik Bakri. Itulah tak apa. Sekarang ni the best moment ialah bagaimana kita nak stream. Jadi pukul 2 dan pukul 2.30 nanti Cik Fuzi akan tunjukkanlah the best practice lah. Kita nak the best practice yang kita boleh buat. Bagaimana OBS ini kita boleh gunakan setidaknya dekat tadi kita punya Google Meet ke. Okay. Tak apa. Kalau hari ketiga saya bagi ringan aja. Yang benda yang simple aja. Kan saya hari ketiga saya tak nak berat dah. Saya bagi yang simple aja supaya kita fahamlah kan. Yang ni Teams tu sebab kita ada account, kita kena pakai, rugi tak pakai. Kedua, hari ni ialah satu aplikasi yang percuma. Bila percuma tu kita tak pakai pun rugi juga sebab dia very powerful. Okay, Cik Fuzi dah tunjukkan pasal YouTube tu. Macam mana kita daripada YouTube tu kita nak datang daripada channel tu. Mana channel? Apa yang katakan channel tu? Semua pengguna Gmail pasti akan ada channel YouTube sendiri. Melainkan kita tak gunakan. Itu sangat rugilah. Login je dengan Gmail account. So dekat Gmail account akan link kepada semua features yang ada dalam Google termasuk YouTube. Jadi yang penting untuk streaming dalam YouTube adalah live tu. Dah tekan belum go live. Sebab dia kena activate dalam tempoh 24 hours yang kat sini. So, kalau perasan bila kita login, dah siap masuk dalam YouTube channel,
ada button ni, create ni. Kena tekan go live. Lagi tak tekan go live ni, live streaming tak boleh masuk. Sebab kat YouTube ni dia punya rule 24 hours. Tak sama macam Facebook. Kalau macam Facebook, dia bagi masa terus immediate, segera kita boleh pergi live. Tapi dekat YouTube ni dia bagi masa 1 hari, 24 jam. Hari ni tekan go live, esok baru boleh. So kalau dah boleh go live, kita tekan tadi, create ni, go live, dah bolehlah kita pergi ke studio YouTube. Tak apa, kita sekurang-kurangnya kita tekan go live dulu, ni tak apa. Kalau nanti kita tunjukkan saja dulu dekat YouTube tu macam mana, nanti dah boleh praktis, dan kita pun Cik Fuzi pun akan tunjukkan dekat Facebook lah. Mana-mana Facebook nanti kita akan gunakan untuk kita buat live. Bezanya Facebook ni kalau kita nak macam itu nak sampai 50,000 kan, itu kita kena pakai Facebook official lah. Dia ada page, dia ada group, dia ada personal. Kalau personal ni dia boleh pergi sampai 5,000 aja kan. Jadi biasa orang pakai Facebook page group pun by invitation. Kalau katalah kita nak buat close group mengajar tu secara online, hanya group tu saja kita pakai group. Group ni dia private lah by invitation. Tak apa, nanti kita akan terangkan petang nanti. Okey, kita balik kepada OBS, persiapan untuk petang ni, Cik Fuzi. Okey, untuk petang ni, kita akan buat video pendek. Saya akan buatkan satu template gambar yang mana saya letakkan dalam Google Drive nanti. Saya akan bagi link juga. Yang itu akan ada penggunaan Green Magic. Sikit je chroma key tu. Lepas tu saya minta lah semua tuan-tuan dan puan-puan untuk record video dulu. Lepas record dah tengok jadi, baru kita gunakan start streaming. Macam tu. Video tu lebih macam baca berita lah senang gitu. Boleh ke? Kita buatlah video dalam beberapa minit kan, bagi salam kan, apa semua, buatlah dalam seminit pun tak apa kan, just kita nak cuba kan. So kita akan gunakanlah petang ni. Sebab kadang-kadang kita nak buat satu sesi modul lah video kan, kita nak video, kita macam kita nak nanti kita nak mainkan kan, nanti senang saja kita streamkan saja, and then walaupun kita tak ada, kita ambil rakaman kan, kita boleh simpan. Betul. Boleh. So insyaAllah petang ni saya bagilah bahannya. Saya akan bagi link dekat chat Ke nak download sekarang? Kita ada masa lagi, Cik Fuzi. Ada 12 minit lagi. Okey. Itu saya tunjukkan dulu macam mana recording tu berlaku. Bagus. Kita gunakan masa yang ada. Untuk recording, bila kita nak mulakan recording, kita tak boleh buat sedikit pun kesilapan lah. Dekat situ lah cerita dia. Kita kena betul-betul dah prepare, ready. Kita dah susun scene cantik-cantik. Semua ni kita dah sediakan. Jangan buat macam saya ni, terlalu banyak bahan dalam satu scene, akhirnya kita kelang kabut nak tekan mana satu. So lebih mudah. Jadi lebih macam ni, kita senang aja tekan transition. Bila dah susun, kita tekan saja transition. Okay, untuk start recording, dekat setting tadi, kita kena set dulu dekat mana nak save. Okay, kalau boleh semua tekan ke button setting tu. Okay, dekat sini pergi kepada video. Ini untuk resolution. So kita setkan video kita nak besar mana. Sebab kita nak besar sangat, nanti dia akan besar saiz dia. Yang kedua adalah output. Ni recording path ni. Letaklah directory kita nak letak mana. Kita boleh ubah. Okay. So once kita start recording,
Kena ingat betul, start recording. Apa juga yang keluar di screen program, itulah yang dia akan record. Contoh macam ni, saya hijau, saya transitionkan. Okay, dia akan keluarlah apa yang berada di program ni. Termasuk audio. Kalau tak ada mikrofon, maka sunyi sepi lah. Kalau ada MP3, adalah dia dalam ni. Masuklah sekali dalam video, recording kita. Okay. So, recording punya masa ada di bawah ni. Kalau kita tengok recording 33 saat, 35 saat ni. Live ni pun ada juga. So, ini kita punya komputer CPU. Dan ini video yang tengah berjalan, berapa frame rate per second. Okay. So, bila kita rasa macam video kita dah cantik semua, dah tamat, maka kita bolehlah stop recording. Okay, stopping recording ni akan makan masa sikit sebab dia nak convert video tu. Nak record tak susah, tekan je ni, record, start record. Dia akan pergi kepada folder tadi. Kita boleh tengok folder dia. Untuk streaming, dia punya jalan ada panjang sikit. So saya kena buat petang ni lah, saya tak boleh tunjuk sekarang, nanti kelang kabut ada yang terlepas. Sebab the major point is kita nak dapatkan streaming key. Dah dapatkan streaming key tu, kita dah boleh buatlah streaming anytime, kat mana-mana je. Yang penting ada internet. So internet untuk streaming kalau boleh biarlah melebihi 3 MB per second. 3 MB ke atas tu sangat-sangat membantu. Kalau lower than that, video kita akan banyak delay, lagging, kadang-kadang tak dapat capture, dia tersangkut-sangkut. Okay. So daripada saya untuk sesi hari ni, sebelum tengah hari ni, itu saja Cik Bakri. Okey, kita hampir nak tamat untuk sesi sebelah pagi ni. Dah tengah hari pun. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan. Saya minta ni, ada soalan tak? Kepada penceramah untuk sesi yang pagi ni. Okey, ada soalan sekejap. Sama-sama. Okey. Terima Cik Ashraf, boleh tanya? Tak ada, nak ucap terima kasih. Sama-sama. Kita ada sampai petang lagi Cik Ashraf, belum lagi. Tak habis ni. Kita ada sesi petang lagi. Ada lagi 2 jam petang ni untuk kita bersedialah. Petang ni kita akan buat hands on lah sepenuhnya supaya kita faham apa yang kita belajar pada belah pagi ni. Saya rasa kita petang ni kita nak buat live stream. Jadi yang 2 tadilah, Facebook tadi. Kalau kita ada Facebook dan kita ada ni lah, kita nak stream, nak belajar stream aja kan. Okey. Tengoklah. Dan petang ni kita buat santai saja, kita buat stream. Lepas tu kita akan banyak tanya soalan balik. Kita revise balik. Kita rehat-rehat, sambil rehat tu nanti sebab kita kat rumah kan, isteri ataupun ni semua dah makanan dah ada. Jadi kita siap makan, kita solat, and then kita nap sekejap ke kan, rehat ke, ambil tenaga, and then kita tengok. Jadi pukul 2.25 lah. Kita start 2.30. 2.25 kita boleh start untuk sesi petang ni. Okey. Saya rasa Puan Amy ada apa nak cakap? Seperti biasa tak ada. Masih buntu lagi tak faham. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Fauzi. Kita jumpa petang ni. Terima kasih Cik Bakri. Okey, kita jumpa petang ni. Saya dah start recording lah. Okey, selamat beristirahat, selamat makan. Kita jumpa 2.25. Terima kasih semua. Terima kasih kepada penceramah. Okey, kita rehat . Okey.